A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi dalam pengajian kitab Minhajul Abidin. Syukur Allah taala kita masih dalam bulan yang mulia, yaitu Zulhijjah, masih dalam hari tasyrik. Mudah-mudahan amalan kita ini mendapat ampunan Allah taala, maghfirah Allah taala, dan rahmat Allah taala, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli hadin wa fasin 'adada ma wasi'ahu Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi bila kita bincangkan berkaitan dengan Minhajul Abidin ataupun jalan para abid, para ibadah kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi Imam Ghazali rahimahullah menetapkan beberapa kaedah ataupun beberapa cabaran-cabaran yang wajib kita tempuhi sebagai kita sedang beribadah kepada Allah taala. Banyaklah cabaran-cabarannya, banyaklah dia punya dugaan-dugaannya. Nak tak nak kena juga harumi, sebab itulah ujian dalam ibadah. Maksudnya kita menghambakan diri kepada Allah Ta'ala ni, menambahkan keyakinan-keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, sebagaimana yang berlaku pada para Nabi dan Rasul, pada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin imannya bertambah, semakin banyaklah diuji. Begitulah kita dalam kita beribadah, semakin kuat kita ibadah, banyaklah diujinya. Semakin kita berilmu, banyaklah diujinya. Begitulah. Tapi la takhaf wa la tahzan, jangan kita gentar dan takut. Maknanya kita akan kembali kepada Allah Ta'ala, serah kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam kitab ini kita akan bincang dalam berkaitan dengan beberapa cabaran itu, yang termasuk dalam ilmu tasawuf, ilmu hati, di mana kita dah bincang berkaitan dengan iman, Islam. Inilah ihsan, seolah-olah Allah melihat kita dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala, dan Allah memang melihat kita pun. Jadi saya sambung berkaitan perbincangan bagaimana Imam Ghazali rahimahullah menulis kitab Minhajul Abidin ini, antara beberapa kepentingan tuan ya, dalam di hari akhirat nanti, antara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada kita ialah para nabi, para alim dan para syahid, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Utsman bin Affan, yashfa'u yawm al-qiyamah thalathatun, al-anbiya'u thumma al-ulama thumma syuhada. Jadi yang akan memberi syafaat nanti pada hari kiamat ada 3 golongan, iaitu yang pertama para nabi. Itu tidak lain tak bukan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita sebagai rasul dan nabi kita. Walau bagaimanapun untuk umat-umat yang terdahulu, mereka akan cuba mohon untuk syafaat para nabi mereka lah. Kalau tak mampu, nanti mereka akan pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syafaatul ammah, syafaat yang umum untuk semua makhluk. Yang kedua ialah para alim ataupun ulama. Mereka juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat, pertolongan maksudnya. Dan yang ketiga, syuhada, para syahid, jalan berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala.
taala. Jadi tiga-tiga ini kita mohon kepada Allah Taala agar Allah berikan keizinan kepada mereka untuk kita dapat syafaat kepada mereka. Maknanya siapalah kita, tuan, dimasuk dalam bab tasawuf ni, kita kena yakinlah dengan Allah Taala, keizinan Allah Taala itu terhadap diri kita, terhadap permohonan kita. Ya, itulah. Baik, untuk dalam ilmu ini, tuan-tuan, antara tujuan yang kita belajar ini ialah memberi kefahaman yang betul dan tepat kepada masyarakat Islam hari ini mengenai ilmu tasawuf. Tasawuf ini benda sofi, sofa, ya, maksudnya yang jernih, yang suci. Apa nak dijernihkan? Hati. Ya. Asasnya itulah hati kita suci di sisi Allah Taala. Maksudnya hati kita ini benar terhadap apa yang kita amalkan. Yang mana ilmu tasawuf yang merupakan salah satu cabang daripada ilmu agama yang mereka anuti. Ada tiga lah, berdasarkan iman, Islam dan ihsan. Ya. Bukan setakat zikrullah semata-mata, taklah. Maksudnya adalah beberapa ilmu lain tu. Kena kenallah dulu diri kita ni, siapakah manusia ni, ya. Melalui apa? Melalui ilmu-ilmu yang kita pelajari. Ya. Sampai ada satu tahap itu, bila kita melihat keadaan kita ni tak ada apa, ya. Kekuatan kita ni tak ada kekuatan, kita langsung tak ada kekuatan, langsung tak ada. Kehendak kita pun langsung tak ada kehendak, ya. Apalagi pendengaran kita dengar hari-hari ni, sebenarnya kita tak ada pun pendengaran ni. Penglihatan kita lihat hari-hari ini, sama ada penglihatan secara ra'i mata ini ataupun basirah dalam hati kita, tak ada apa, semuanya tak ada. Sampai satu tahap para ulama menyatakan kita ni mati, semua mati, bermaksud kita ni tak akan dapat hidup, ya. Semuanya kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah keadaannya. La ilaha illallah, ya. Illallah itu al-haya, itu kembali pada sifat Allah al-wujud. Jadi kita tak boleh nak rasa bangga lah. Bila kita belajar ilmu ni, kena turunlah sikit kita punya status ni, turun sikit. Kita memang turun status hamba lah, hamba. Macam mana hamba dengan majikan, hamba lah. Hamba dengan tuannya, hamba lah kita ni. Ya, tak ada kuasa, tak ada manfaat, tak ada orang, tak ada, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dengan itu nanti mereka tidak salah anggap terhadap ilmu ini. Ya, jangan kata ada ilmu ini. Tetapi ada juga ilmu yang menyeleweng. Saya tak fahamkan, ada, tuan. Ya, ajaran sesat banyak, ya. Khususnya yang terus dan ilmu. Dia kata dia pergi pada hakikat, syariat tak ada. Dia pergi pada niat dia, sembahyang niat je. Kenapa? Aku dah lebih alim dari kau. Itu dia, dia hebat. Sudah masuk alam yang lebih hebat, lebih jauh lagi dari kau. Itu sesat kan? Nak minum, nak minum itu dah kena ada gelasnya. Ya, cuba minum macam tu je, tak apa, tuang aja, datang tak air, so tak masuk. Itulah kena ada gelasnya, masukkan. Begitu dengan amalan ibadah, kena ada kaedahnya. Solat ada kaedahnya, ada rukunnya. Begitulah. Sebab itu dalam ilmu ini, ilmu yang sebenar untuk kita tidak salah anggap terhadap ilmu yang mana ilmu yang salah. Ilmu yang benar. Dengan tidak salah anggap terhadap ilmu ini dengan mengatakan ilmu tasawuf ini menyeleweng dari ajaran Islam yang sebenar, malah akan memundurkan umat Islam. Tak, kita akan mundurkan umat Islam, takkan kata Islam ini mundur, tak, ya, malah lebih maju lagi, insyaAllah, ya. Begitulah. Jangan dipisahkan ilmu ini, ya. Ilmu hati. Kita nak bekerja dengan hati lah. Ikhlas tak ikhlas Allah Ta'ala ni, contohnya. Nak solat tengok hati juga, ikhlas tak ikhlas Allah Ta'ala. Semua lebih pada ilmu, ya. Kalau tuan-tuan lihat orang-orang berjihad fisabilillah, kekuatan nak pergi berjuang jalan Allah Ta'ala tu macam mana? Adakah berdasarkan akal? Tak boleh. Kadang contoh nak beriman dengan perkara ghaib. Beriman pada ghaib contohnya berkaitan dengan syurga dan neraka. Dalam Quran banyak ayat tentang syurga, banyak ayat tentang neraka. Tapi nak faham kat mana tu?
ayat syurga dan neraka, nak faham kat mana? Contoh, Allah berikan satu ayat berkaitan dengan kegoncangan hari akhirat atau hari kiamat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Digoncangkan dengan segoncang-goncang. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dikeluarkan semua yang ada dalam perut bumi. Wa qala al-insanu ma laha. Manusia kita kata, apa ni? Allah dah cerita itu bagi zaman. Tapi kok akal betul ke? Gitu kan? Tapi kalau kita beriman berdasarkan hati, yakin dengan apa kalam Allah, maka itu balik kepada Allah. Percayalah. Ya, kadang-kadang tidak boleh dipikir oleh akal. Alam ghaib contohnya. Betul. Jadi dengan kefahaman ilmu tasawuf yang tepat, berpandukan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, ya, Al-Quran dan As-Sunnah, serta kehidupan sirah Rasulullah SAW. Ini asasnya. Ya, maknanya ilmu ini asasnya daripada Al-Quran, ya, As-Sunnah dan sirah Rasulullah SAW sebagai panduan perjalanan hidup kita dalam ibadah kita. Sudah pasti umat Islam akan dapat menangani kehidupan mereka dengan baik dan seimbang. Maksudnya tidaklah malas bekerja kata nak ibadah saja, tak nak kerja. Tak boleh juga. Ataupun nak kerja saja, ibadah tak nak, tak jadi juga. Ya, itulah keadaan dalam kehidupan. Sebagaimana pilihan Rasulullah SAW keadaannya. Banyak kisah-kisah dalam Rasulullah SAW. Mana kehidupan Rasulullah SAW ini sebagai contohlah. Ya. Itu yang terbaik lah. Bagaimana muamalah dengan para sahabat, bagaimana muamalah dengan para isteri dia, ya. Bagaimana dia dengan jiran-jirannya. Sebenarnya banyak dalam hadis-hadis, ya. Dalam hadis 40 yang kita dah bincang lepas tu banyak juga, ya, dalam hadis 40. Dengan itu terbentuklah masyarakat yang soleh, masyarakat soleh yang harmoni, ya, soleh yang harmoni. Masyarakat soleh ini dia melihat satu pandangan terhadap sahabat ini ataupun jiran ini sebagai kekasih Allah Ta'ala. Allah kasih dia, kita kasih dia, Allah kasih dia. Begitulah. Kalau seolah-olah apa yang kita suka, dia suka, kita suka. Apa yang kita tak suka, dia pun tak suka. Contohnya kita tak suka dia buat maksiat dan dosa, jadi kita tegur saja. Begitulah. Baiklah. Kalau kita suka, kita doakan dia. Bukanlah kita berhasad dengki dengan dia. Itulah, ya. Ini berkaitan dengan hati. Mesra, aman, damai, lagi bergerak maju ke hadapan dalam memakmurkan urusan dunia dan akhirat dengan penuh saksama. Jadi mereka, orang-orang yang faham tentang ilmu ini, mereka melihat akhirat itu lebih dekat daripada dunia yang ada. Akhirat itu lebih dekat daripada dunia yang mereka tinggal sekarang. Tetapi mereka tidak tinggalkan dunia sepenuhnya. Tak tinggalkan dunia, mereka tetap juga urusan dan muamalah di dunia, tetapi mereka melihat akhirat terlebih. Akhirat terlebih. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 143. Jika kita memahami atau masyarakat memahami tentang ilmu ini, akan menjadi soleh yang harmoni, aman, damai, makmur, maka itulah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah pula akan menjadikan kamu salah satu umat pertengahan, umatan wasata. Jadi banyaklah kalau dalam tafsir bincang umatan wasata ni. Umatan wasata ni meletakkan sesuatu pada tempatnya, mengikut haknya, hak seorang itu perlu tunaikan, ya. Ada hak jiran, tunaikan. Hak individu kena tunaikan, ya. Hak dalam keluarga kena tunaikan. Itu antaranya lah umat wasata. Tenang keadaan. Umat pertengahan adalah umat yang bersikap sederhana dalam urusan kehidupan, ya, sederhana, tidak terlebih, tidak terkurang. Mereka dapat mengimbangi antara urusan dunia dan urusan akhirat. Dua, imbanglah
dunia dan akhirat. Maksudnya kehidupan kita ni bagi 3 lah satu hari tu. 1/3 untuk kerja, 1/3 ni untuk kita rehat, 1/3 ni untuk ibadah kepada Allah SWT. Itu umumnya lah, itulah 1/3. Bagilah 1/3 tu. 1/3 satu untuk kita kerja, usaha, cari nafkah. 1/3 lagi rehat, tuan. Badan ni perlu rehat. 1/3 untuk ibadah kepada Allah Ta'ala ni, cari ilmu, apa lagi, memunajat, apa lagi, cara khusus lah, ibadah khusus. Tapi dalam 2/3 yang lain itu, kalau niatkan kerana Allah Ta'ala, jadilah sebagai ibadah umum. Tidak masalah kalau kita bercari nafkah dilihat Ta'ala, dapat pahala juga. Itulah. Tapi ibadah khusus itu muhasabah dirinya, mencari ilmunya tu 1/3. Maknanya kita cari ilmu ni bukan setakat kita ada masa-masa tertentu, tak, maksudnya sampai matilah. Sampai lah yang lihat dia cari, sampai lah tak ada nyawa, selesailah. Mudah-mudahan kita niat cari ilmu tu, kita meninggal dunia dalam keadaan syahid fisabilillah. Itulah. Jadi mereka mengambil kedua-duanya, dunia dan akhirat, tetapi mereka lebih mengutamakan akhirat. Ambil dulu dunia dan akhirat, tapi utamakan akhirat itu. Khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Sebab yang paling baik, paling kekal ialah akhirat. Ya, seperti sebut tadilah awal tadi, jasad kita tak kekal, pendengaran kita tak kekal, kekuatan kita tak kekal, kehendak kita pun tak kekal. Dah tak ada dah. Dah tak ada apa-apa dah. Jika contohnya ditimpa sakit lah, saya baru ziarah manusia Allah Ta'ala. Maksudnya kalau kita raya ni, kita digalakkan ziarah orang sakit ke, tengoklah, ada ziarah semalam dan hampir 7 bulan terlantar. Seorang pakcik lah, umur 72 tahun. Dia terlantar sebab apa? Dia pergi masjid 7 bulan yang lepas, pergi masjid, balik dari masjid naik motor, ada simpang 4, lampu hijau, dia pun jalan lah, tiba-tiba kereta langgar dia. Balik masjid, orang baik, orang soleh, yang mungkin rumah dengan masjid agak jauh sikit, masjid pula tepi jalan, laluan kereta sangat laju, jadi kena langgar. Nampak tak ada apa-apa, jadi mungkin ada gegar otak dan sebagainya, sampai sekarang koma. Tapi saya nasihatkan pada isterinya, itu antara Allah nak uji lah. Dia orang soleh, orang ahli masjid, orang soleh. Jadi orang soleh ni, tuan-tuan, kita tengoklah orang-orang alim pun, bila kalau dia pergi menemui Allah Ta'ala, dia tak pergi cara mengejut, dia pergi dengan sakit, kafarah bagi dia, dan akhirnya dia pergi dengan kerelaan dan sebagainya. Begitulah. Jadi saya kata sabar, tapi itulah orang sakit ni jangan cakap sabar, tuan. Sebab dia kata saya dah lebih sabar, Ustaz sabar. Jadi kita berkata tenanglah. Mudah-mudahan itu ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya kekuatan tak ada manusia ni. Iradah pun tak ada. Ketika itu ada iradah tak? Berhendak tak? Ya mungkin berhendak, tapi tak kekal lah hendak ada. Kekuatan ada, tak mampu nak bangun, tak mampu nak apa, tak ada. Dengaran tak dengar dah. Istilah orang tak mati lah, tak ada apa-apa dah. Begitulah. Itulah keadaan manusia. Sebab itu dalam perbincangan ini, maksudnya bila ada dunia dan akhirat, maka keutamaan bagi akhirat itu. Mereka tidak mengabaikan dunia, bahkan mereka menjadikan dunia itu sebagai ladang untuk dipungut hasilnya di akhirat. Dunia itu bukan disisihkan, tetapi sebagai satu usaha ataupun sebagai satu ladang untuk kita usaha, dan besok akhirnya di akhirat kita akan pungut hasilnya. Tengoklah nanti akhirat macam mana, dalam bentuk apa amalan kita ni, dalam bentuk apa. Semuanya di sisi Allah Ta'ala, tak mustahil di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita ni contohnya di dunia ni, macam-macam dalam hadis Nabi SAW diganjarkan orang yang berjalan
ke masjid, orang jalan ke surau, satu langkah satu kebajikan. Ya. Kalau naik kereta macam mana? Adalah kiraannya tu kan, mungkin satu pusingan tayang, satu kebajikan. Itulah. Pagi dah berapa, balik dah berapa. Kalau dihitung oleh Allah Ta'ala itu, atas asas yang satu, mungkin dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kebendaan banyaklah agaknya. Ya. Tapi itu bukan asasnya. Tapi yang paling penting adalah keikhlasan kita Allah Ta'ala. Mana ada aturan di akhirat. Nanti kita tahu sonok siapa itu tuan orang pencin tuan-tuan ya. Kerja lama sampai umur 60 tahun pencin. Kerajaan bagi apa? Masya Allah. Ni'mat. Itu baru dunia. Ya. Tapi akhirat nanti, Masya Allah. Ini Allah yang bagi. Ya. Bila Allah yang beri ini, maknanya tak ada orang yang boleh pertikaikan. Ya, sebab Allah yang beri berdasarkan amalan kita di dunia. Maknanya dipungut hasil di akhirat. Mereka sedar andainya mereka tidak menguasai dunia, nescaya akan dikuasai oleh umat lain yang akan mengancam keselamatan umat Islam dan keutuhan syariat itu sendiri. Ya. Jadi umat wasatah ini juga iaitu menjadikan kita sebagai Islam ini Islam yang sebenar. Ini kelebihan bila mana kita di bawah pemimpin yang Islam. Maknanya kita boleh laksana syariat lah. Tapi kalau dia punya pemimpin itu bukan Islam, agak sukar. Agak sukar. Sedangkan umat Islam yang faham dan patuh pada syariat Islam sahaja yang layak menjadi khalifah Allah di muka bumi ini untuk menegakkan keadilan, kemakmuran, keamanan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Itulah. Jadi justru itu semua yang mengambil dunia dan akhirat. Itulah ambil dunia, ambil akhirat. Jadi mereka bekerja, berusaha dan menjalankan kegiatan keduniaan yang halal tanpa tamak harub. Ini halal, halal thayyibah. Buat kerja halal thayyibah. Tadi saya ada bincang sikit. Ini syukurban tu, syukurban. Bukan syukurban pun. Adalah dia kata ada seorang Allah Taala tu, dia kata kerajaan negeri Selangor ni bagi setiap masjid RM1,000. RM1,000 lah. Lepas tu ada satu tempat ni pula dia pergi jual lembu tu. Astagfirullah. Pergi jual. Astagfirullah. Dia tanya kata, apa hukum Ustaz? Nak macam mana? Dah tahu lah benda tu salah. Dia kerajaan negeri bagi lembu tu, suruh sembelih, bagilah daging-daging pada orang itu yang tak cukup kan. Ada tempat yang tak cukup kan. Apa pergi jual? Ya salam. Allah. Dia kata, duit pergi mana? Duit masuk masjid lah. Ya ke? Allah alam lah. Ada juga. Lepas tu bukan setakat tu adalah seorang ahli korporat ni. Dia ni ada kerbau. Dia bela kerbau. Banyak. Dia ekspor. Susunya tu India kan. Dia buatlah macam sebelah jiran tempat tu. Dibagilah seekor kerbau. Pun dijual. Astagfirullah. Yang jual ni kata JK masjid juga. Nasihat dia lah. Orang ahli Korea tu lah dia mengadu pada saya. Saya bukan ahli Korea tu. Itulah tadi pergi kenduri. Tu ada cerita macam mana kata ni Nazir kawasan tu lah. Tak kali saya dengar kena jual temu kerja negeri. Patutnya disembelih kan, bagi-bagilah ya. Lepas tu masak lah, bagi-bagilah makan kan. Dan ada setengah orang tu yang fakir miskin nak makan daging lembu susah, dan nak bagilah dapat rasa. Ada orang ngidam-ngidam, orang mengandung ngidam daging lembu korban, bagilah. Jadi sifat tamak haluba tuan ya. Itulah, dan dunia yang halal tapi tak boleh tamak haluba. Ini satu lagi lah yang pembahagian lah, pembahagian dagingnya.
Ada yang ambil simpan bonet, ada ambil lagi simpan bonet, ada lagi simpan bonet. Terutamanya ekor tu. Masya Allah. Apa special ekor ni? Itu kan lapah tu, ekornya hilang. Macam mana? Dia hukum siapa yang berkorban itu kena tanyalah tuannya kan. Itu tu. Ada satu kisah ni tuan, tuan saya. Kami panggil lah orang ni, kami bagi dia gaji. Dia bukan orang sini, orang Malaysia, dia orang luar lah. Tak nak beritahu negara mana lah kan. Kita bagi, tak tolong lah, dia orang kedrat kuat-kuat kan. Dia bagi dia kapak, bagi dia pisau, saya tekan kan. Okay, kita tolong lah. Tolong. Dia bawa sebelah raka lembu balik, pikul. Sebelah peha pikul. Allah, dah selesai dah. Mana? Selesai. Alhamdulillah. Macam mana tuan itu satu hal lah. Jadi dalam bab agama ni juga, bab dunia juga halal, cari yang halal tapi jangan tamak dan tanpa mencuaikan kewajipan terhadap agama. Solat fardu wajib, korban juga, tapi solatnya dijaga. Itulah. Masih jadi dari usul halal. Mereka bercucuk tanam, berniaga, bekerja sendiri atau makan gaji dan sebagainya, mencari rezeki yang makmurkan dunia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kita sebutlah ya. Jadi satu negara yang baik, aman makmur, bawah naungan Allah yang Maha Pengampun, Rabbul Ghafur. Allah Maha Pengampun. Jadi kalau dalam negara itu semua baik, rahmat Allah turun, alhamdulillah. Itu kalau korbannya sepatutnya yang utama yang diutamakan dalam tempat sendirilah. Kita buat satu ibadah, rahmat Allah turun. Ibadah, rahmat Allah turun. Betul. Maka mengerti dan faham bahawa apa yang mereka lakukan itu miskin pada zahirnya keduniaan, tetapi hakikatnya ibadah, ketaatan Allah Ta'ala, cari nafkah, buat kerja sebagainya itu. Zahirnya itu satu perbuatan keduniaan, tapi hakikatnya ialah ibadah. Ibadah ketaatan kepada Allah Ta'ala dan khidmat kebatian pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan untuk cari nafkah, pergilah cari nafkah. Allah perintahkan buat perkara yang halal, buatlah perkara halal. Samalah. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan dilakukan itu pelaksanaan dan penghayatan kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kita buat semua daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman ayat 77 surah Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Maksudnya, tuntutlah apa yang dikurniakan oleh Allah daripada harta kekayaan. Minta. Ya Ghani, Ya Hamid, Ya Mu'in, Ya Fa'al lima yurid, Ya Rahim, Ya Wadud, Aghnina bihalalika an haramik. Minta kaya, tapi yang halal. Minta yang halal dan baik. Minta kepada Allah Ta'ala, minta kaya. Kaya ni bukan harta sajalah, macam-macam lah. Kesihatan, apa lagi, iman, akan negeri akhirat untuk mendapat ganjaran pahala. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Minta kaya ke akhirat lebih sikitlah. Minta kaya ke akhirat lebih. Wala tansa nasibaka. Jangan kamu lupakan bahagianmu di dunia. Untuk keperluan bekalan dunia jangan tinggal. Begitulah. Dalam firman yang lain surah Al-Jumu'ah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surah Al-Jumu'ah ni. Kemudian apabila telah tunaikan salat, salat Jumat ni, maka bertibaranlah kamu ke bumi untuk menjalankan urusan masing-masing. Suruh pergi fantashiru fil ard, tibalah. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, untuk cari limpah kurnia Allah Ta'ala, kelebihan yang Allah berikan kepada kita.
masing-masing. Pergilah tadi, ya. Wadhkurullaha katsira, dan ingat Allah banyak-banyak. La'allakum tuflihun, moga-moga kamu beruntung dunia akhirat. Tuflihun, ya, benda yang sentiasa kamu untung. Bukan sekali untung ni, banyak untung ni. Tuflihun, fi'il mudhari', kamu sentiasa beruntung. Dengan kita solat, kemudian kita berusaha mencari redha Allah Ta'ala, dan ingatlah Allah banyak-banyak. Ini antaranya kena ingat Allah banyak-banyak. Ialah hati kita ini sentiasa ada maqam kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala. Allah, 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 Allah. Mana-mana pun Allah, mana-mana pun Allah. Ini boleh dilatih lah, tuan. Latihlah, lawan sama-sama latih. Mana-mana hati tu Allah, Allah. Duk diam bukan duk diam, kan? Tidur kita bukan tidur biasa, tidur kita ingat Allah Ta'ala. Kita tidur mata pejam tapi hati ingat Allah Ta'ala. Macam mana nak buat dia? Latih lah. Ya. Kita bercakap pun, hati kita pun Allah, Allah, Allah. Betul kan? InsyaAllah kita kena latih lah. Mudah-mudahan kita dapat keadaan itu. Dalam firman yang lain surah Al-Baqarah ayat 201-202, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Antara ayat lain ini. Dan ada di antara mereka orang yang mendoakan dengan berkata, mayaqul, ya. Antara mereka ada yang berdoa begini, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kami kebaikan di dunia. Di dunia kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat pun baik. Wa qina 'adzabannar, dan peliharalah kami dari azab siksa api neraka. Itu doa itu. Cakap ini antara ibu segala doa lah. Minta dunia baik, akhirat baik, jauh daripada azab api neraka. Minta rahmat Allah Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Duduk baik. Baik ni secara umum lah, ya. Macam-macam lah kebaikan kalau kita dapat. Itulah kita minta baik. Mati pun baik, hidup pun baik, ya. Akhirat pun baik, dalam kubur pun baik. Segala-galanya baik. Dan kita tinggalkan benda yang baik, jadi sebagai amal jariah. Mereka itulah orang yang mendapat bahagian ganjaran baik. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu, mendapat bahagian ganjaran baik daripada mereka usahakan. Apa yang mereka usahakan? Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Maha cepat hisabnya. Allah Maha cepat hisabnya. Ya, ini perhitungan Allah Ta'ala segera, sangat cepat. Dan kita minta lah segerakan perhitungan kita di akhirat. Jangan tunggu lama-lama. Sebab lama-lama ni macam seksa, lambat. Ada satu kisah yang mana para sahabat tanya kepada Rasulullah tentang keadaan mahsyar. Mahsyar ni lama sangat, ya, hampir 50,000 tahun dah tunggu dihitung, ya. Dalam keadaan panasnya dan sebagainya. Tapi pesan Rasulullah SAW kepada sahabat ni, orang beriman ni seperti antara solat yang pada ringkas di dunia. Solat pada ringkas di dunia, ke solat 2 rakaat tu lah. Itu kita orang beriman menunggu hitungan hari akhirat di padang mahsyar. Mudah-mudahan begitulah, sekejap saja, tak terasa tu, ya. Bermasa ni Allah Ta'ala kita tak dapat, Allah boleh tentukan, ya. Kadang-kadang kita buat kerja, dah habis masanya. Rasulullah saya pun dah bincangkan berkaitan dengan kita beribadah Allah Ta'ala sampai tahap hilangnya rasa, hilangnya masa, hilang masa dan tempat. Beribadah Allah Ta'ala ni sampai merasa hilang masa dan tempat. Apa tu maksudnya? Menuju ke khusyukan kita, khusyuk. Tak sedarlah, dah pukul berapa ni? Macam tu. Tapi kalau kita, contohnya lah, kita salat tarawih lah dulu kan, contohnya Allahu Akbar,
sejam lagi ni, gitu kan, masa nak nunggu lambat lagi ni. Kalau orang beriman ni, Allahu Akbar, dah habis 21 rakaat, 23 rakaat dah, dah habis punya, atas dah. Contoh orang baca Quran, saya jumpa seorang hamba Allah ni, umur 90 tahun, tua dah, bagi datuk kat kampung tu. Sihat tu, macam ni je lah. Apa yang biasa tu, Quran tak tinggal. Dia kata, Alhamdulillah. Satu hari confirm memang 2 juzuk dia tak tinggal baca. Tiap-tiap hari dia sakit hari tu, tiba-tiba dia kena buasir, keluar darah tumbang dah. Tapi ingat apa? Ingat Quran dia. Ingat Quran je. Ingat Quran. Memang rutin hari-hari dia baca Quran. Dah tak tinggal hari-hari. Satu hari mesti 2 juzuk. Satu hari mesti 2 juzuk. Dia tambah lagi. Dah orang bencin dia Quran. Tiba dia sakit, tu kebiasaan dia. Dia akan ingat balik Quran. Walaupun dia masa dah hospital lah, dia kata, macam nak mati dah, dia kata. Tapi dengan izin Allah Ta'ala, Alhamdulillah Allah boleh sihat lagi. Itulah. Itu kebiasaan dia lah bagi dia. Jadi apa kebiasaan bagi kita lah pula. Kalau kita solat lah. Itulah. Wallahu sari'ul hisab. Allah ni maha cepat hisabnya. Jadi mereka tidak semata-mata berdoa. Ini orang-orang yang beriman ni. Tidak semata-mata berdoa, tapi mereka terus berusaha. Kerana mereka faham tentang firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada diri suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kena usaha juga. Tidak tunggu takdir semata-mata, usaha juga. Itu juga amal ibadah, kena usaha juga cari ilmu. Fahamkan 3, tauhid, fiqh dengan ilmu tasawuf ni ataupun ilmu akhlak. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, la yaqudu ahadukum an talab rizqi wa yaqul Allahumma rzuqni faqad alimtum anna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fiddah. Ini Sayyidina Umar larang supaya dia ni orang yang tak nak usaha ni, tunggu dari langit, tunggu rezeki turun tapi tak nak usaha. Apa dia kata? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, jangan seorang dari kamu duduk tanpa mencari rezeki sambil berdoa, ya Allah, kurniakanlah rezeki padaku. Maka sesungguhnya kamu telah mengetahui bahawa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak. Ini kata-kata para sahabat. Mana kena usaha juga lah. Nak cari kebaikan usaha, nak cari redha Allah usaha. Kalau solat sunatnya itu baru 12 rakaat, tak cukup lagi, tambah lagi. Gitu kan. Kalau zikirnya itu baru 1000, tambah lagi 5000. Quran itu tak sampai 1 juzuk, jadikan 1 juzuk. Usaha. Itulah. Kalau ilmu tak mantap, belajar lagi ilmu. Masa kita pun tak tahu berapa baki lagi masa yang kita ada lah dalam kita badan. Dalam kita, nyawa kita ni berapa baki lagi kita tak tahu. Allah A'lam. Jadi kita mohon Allah Ta'ala kata husnul khatimah. Mereka yang benar-benar mahu mencapai kebaikan yang terkandung dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, laisa khairukum min tarka dunya lil akhirah wal akhirah lid dunya walakin khairukum man akhadha min hazihi wa hazihi. Maksudnya bukanlah orang yang paling terbaik di kalangan kamu apabila kamu orang yang meninggalkan dunianya kerana akhirat. Maknanya tinggal dunia terus, akhirat tak nak. Meninggalkan dunia, maksudnya tinggalkan dunia nak akhirat sama. Ataupun bukan orang juga yang baik, yang meninggalkan akhirat kerana dunia. Pun tak juga. Tapi yang terbaik kalau kamu ialah orang yang mengambil daripada ini dan ini, yakni dua-dua, dunia dan akhirat. Ambillah dulu. Itu terbaiklah. Dalam keadaan kita hidup dunia dan akhirat, ambillah dua-dua. Tapi kalau lebih, akhirat itu lebih baiklah.
mudah-mudahan. Sebab kita ni hidup abadi ni akhirat. Di dunia ni sementara je lah. InsyaAllah. Sekali Jadi mereka yang benar-benar mengerti dan faham tentang peribadatan yang tersirat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa hadis, sampai satu hadis saja. Orang ibadah ni maksudnya dia menanam sesuatu. Ibadah menanam sesuatu, besok akhirat tuai. Sabda Rasulullah dalam riwayat Imam Tirmizi daripada Husain Al-Khudri, "At-tajiru as-saduq al-amin an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Peniaga yang benar sifatnya, lagi amanah bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Ini orang peniaga. Maknanya dia kerja dunia ni, maksudnya bukan sekadar dunia tapi dia ambil akhirat juga. Maknanya sifat amanah dia tu. Jadikan dia bersama para nabi, para orang-orang siddiq dan para syahid. Itulah. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulan malam ni tuan, jadi dalam perkara tasawuf juga sumbernya adalah Al-Quran, As-Sunnah dan sirah para nabi, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya tidak lain dan bukan melahirkan satu masyarakat yang beriman akan hidup makmur dan akhirnya menjadi satu negara masyarakat yang makmur. Gitu ya. Dan mengambil dunia dan akhirat dan tidak meninggalkan salah satunya. Tapi lebih baik kalau ada dunia dan akhirat, utama kelebihan yang diberikan dari akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita tuai, apa yang kita tanam di dunia ini, kita dapat tuai hasilnya yang lebih baik di akhirat. Khusus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat astaghfiruhu wa ghafurur rahim. Yang baik dari Allah Taala yang lemah tu saya minta maaf. Ditambahkan dengan tasbih kafarah dan salawat. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ila alladziina amanu wa tawassaw wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwwun kariimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidayna wa 'anil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. حسبي الله ونعم الوكيل.